Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang dimuliakan muslimin muslimat sidang penonton video pada kali ini, iaitu di dalam kuliah rakaman kuliah program ta'mir khusus untuk surau Asy-Syakirin Taman Lajenda Suria dan juga kepada semua yang menonton. Kita masih lagi di dalam kita masih lagi mengikuti kuliah secara maya, secara sama ada secara live ataupun rakaman daripada surau-surau ataupun daripada masjid-masjid ataupun daripada asatizah ustaz-ustaz sendiri. Dalam keadaan begini kita tetap berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa agar dimudahkan segala urusan, agar diberikan petunjuk, diberikan rasyad, petunjuk yang terbaik untuk supaya yang memegang urusan kita mendapat ilham, mendapat petunjuk yang terbaik untuk supaya rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala kembali dapat diimarahkan sesuai dengan keadaan semasa, di mana dengan orang umat Islam, dengan orang-orang Islam kembali mencari rahmat Allah, kembali beriman dan bertakwa, kembali menghidupkan tempat-tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Dengan itu sahajalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan turun, dan dengannya Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat angkat wabak, angkat kesusahan, keburukan, kemudaratan yang menimpa manusia, dan akan keluarkan atau turunkan rezeki daripada khazanahnya, insya-Allah. Kita di dalam bab kita masih di dalam bab perkara-perkara yang berbeza di antara lelaki dan perempuan. Selepas kita mempelajari dan bermuzakarah berkenaan dengan sunat hai'ah, iaitu sunat-sunat yang mencantikkan, yang menyempurnakan sembahyang, kita masuk kepada perbezaan antara lelaki dan perempuan serta khuntha di dalam kelakuan perbuatan solat. Jadi ada sesetengah keadaan, iaitu pada kelakuan pergerakan badan ataupun posisi badan kita, tangan, kaki, ada perbezaan dengan perempuan. Walaupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda ialah telah pun bersabda supaya para sahabat melihat bersembahyang, bersolat dengan sebagaimana mereka melihat baginda solat. Namun yang diajarkan kepada umat, yang ditunjukkan, yang diajarkan kepada para sahabiah radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka daripada sumber itulah umat Islam yang wanita khususnya mempelajari bagaimanakah wanita mengerjakan solat.
Tidak ada beza lah dari segi bacaan, dari segi sunat-sunatnya, namun hanya berbeza dari segi beberapa kedudukan ataupun posisi. Di antaranya yang bezanya ialah kalau lelaki ni bersifat membuka, banyak membuka, merenggang, manakala perempuan banyak bersifat merapatkan, menutup. Sebagaimana lelaki ni kalau aurat pun di antara pusat dan lutut, sah dah sembahyang. Tapi tidaklah kita hanya menutup pusat dan lutut kalau nak sembahyang. Bahkan kita pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang paling sesuai. Kita pakai sebagaimana layaknya seorang hamba menghadap Tuhannya. Seorang, kalau di dunia rakyat menghadap rajanya dengan cara, dengan kelakuan, dengan tingkah laku yang paling baik, dengan watak pemakaian yang baik, begitu lebih sepatutnya lah. Lebih lagi seorang hamba apabila menyembah Tuhannya berada dalam keadaan fizikal yang terbaik dan juga mengosongkan hati dan fikiran, memberikan sepenuh tumpuan kepada perbuatan solatnya. Jadi kalau lelaki ni pakai pakaian yang terbaik lah, yang selayaknya untuk sembahyang. Walaupun tidak semestinya pakai jubah ataupun tak semestinya pakai baju Melayu, tetapi kita tidak menafikan, kita tak boleh menolak apabila kita pakai pakaian orang-orang yang soleh ini, yang orang-orang yang dekat dengan Allah SWT pakai, yang melambangkan, yang ada bila pakai itu menunjukkan syiar untuk sembahyang, maka kerohanian itu akan lebih lagi, kita lebih lagi akan membantu hati kita dalam mengerjakan solat. Sebagaimana kalau pada hari Jumaat, ini kita lelaki yang akil balik mestilah ada fikir, dan juga ada persiapan untuk pergi sembahyang Jumaat, walaupun dalam keadaan masih belum lagi dibuka kalau di Selangor sepenuhnya, bahkan masih lagi sebahagian kecil. Tetapi setiap orang lelaki perlu ada fikir, bagaimana aku nak pergi sembahyang Jumaat. Perlu ada bergerak. Sebab apa? Sebab kita bergerak ke tempat-tempat yang lain. Kita bergerak, kita kejar masa kita untuk pergi mencari pendapatan. Kita mengejar masa, kita pergi ke tempat-tempat yang beberapa tempat untuk keperluan dunia kita. Maka untuk satu keperluan agama, keperluan akhirat, maka kita perlu, paling-paling kita juga sama ada persiapannya, ada pergerakannya. Paling tidak pun kalau dah pergi sembahyang, dah pergi ke masjid tapi tak sempat masuk, tak cukup tempat, dah cuba datang seawal yang boleh, maka mudah-mudahan diampunkan, mudah-mudahan diterima keuzuran itu di sisi Allah. Mudah-mudahan diterima keuzuran itu di sisi Allah. Tapi kalau memang dah letak siap-siap dah, selagi mana tak buka macam biasa, selagi itulah aku tak buat apa-apa perbuatan solat, mana waktu tengah hari Jumaat tu macam bukan tengah hari Jumaat, maka itu perbuatan yang tidak sepatutnya, yang tidak wajar bagi kita lelaki yang akil balik, yang Islam. Bahkan kalau kita tengok hari ini, kalau di tempat saya bertugas pun, ada di kalangan orang-orang Islam kita yang mana mereka bukan setakat datang awal, memang awal betul, 11.30 lagi dah datang. Bahkan yang 11.30 yang datang pukul 12 tu ada yang tak dapat masuk pun setelah tunggu dan beratur. Tapi tidak mengapalah, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Mudah-mudahan dikira itu sebagai satu usaha mujahadah, susah payah untuk agama. Diceritakan, dikisahkan salah seorang imam, salah seorang ulama ketika di penjara, maka pada hari Jumaat dia tetap bersiap, membuat persiapan, membuat sunnah-sunnah, perkara yang sunnah dilakukan pada hari Jumaat, memakai pakaian terbaik yang putih, memakai wangi-wangian, memotong kuku,
lalu pergi setangkap mana yang dia boleh sampai ke pintu, katakan pintu pagar ataupun pintu penjara lah, pintu bilik. Kemudian akan minta izin pada pengawal untuk pergi sembahyang Jumaat. Maka kalau dah duduk dalam penjara memang tak dapat lah. Tapi setakat itulah, setakat itu yang mampu, ya Allah, dengan berdoa, setakat ini aku mampu, yang lainnya aku serah kepadamu ya Allah. Itulah contoh yang kita perlu contoh pada hari ini. Di samping itu kita mengekalkan rasa keinginan untuk sembahyang Jumaat, sembahyang berjemaah, dan juga kita ada rasa tak selesa lah, tak selesa dengan kekurangan-kekurangan yang kita yang kita terpaksa hadapi. Dari segi nak sembahyang berjemaah, dari segi nak pergi surau, kita perlu ada rasa tak selesa dan bersalah. Bukan rasa tak apa, ada sebab, tak apalah. Nanti yang tak apa tu lebih daripada keuzuran kita lagi, sehingga terbiasa pula. Itu yang tak betul. Jadi lelaki pakai pakaian yang tetap memakai pakaian terbaik, pakai kepiah songkok. Sekarang senang je nak pakai kepiah songkok ni, banyak warna pun banyak, pattern pun banyak, maka kita pakai. Dan orang biasa pun, saya bukan ustaz, bukan tuan haji pun dah mula pakai serban. Walaupun bukanlah mesti kena pakai, ataupun orang tertentu saja, tapi ianya satu perkara yang baik, insya-Allah ada ganjarannya di sisi Allah. Manakala perempuan ni akan menutup keseluruhan badan. Baik. Di antara perbezaan lelaki dan perempuan ini, selain daripada merenggangkan dua siku daripada lambung, kemudian nyaringkan bacaan, mana suara tu boleh kuat pada sembahyang yang nyaring, mana baca kuat tu supaya orang boleh dengar. Dan juga aurat pusat daripada pusat dan lutut, antara pusat dan lutut, termasuk pusat, termasuk lutut dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kalau nak menegur, dengan bertasbih subhanallah, dalam beberapa keadaan, antaranya dalam situasi sama ada perkara itu perkara harus, sunat, wajib, haram ataupun makruh, perkara yang nak ditegur tu. Contoh bagi izin orang masuk rumah, itu sebut subhanallah, perkara harus. Ingatkan imam terlupa, itu perkara yang sunat. Menakutkan ataupun memberi waspada, memberi peringatan kepada orang buta daripada kebinasaan, jatuh ke lubang, terlanggar dan sebagainya, subhanallah, maka wajib. Kalau tak, memang dia akan kemalangan. Halang orang yang nak membunuh secara zalim, subhanallah. Mudah-mudahan dengan ucapan itu menakutkan dia, itu wajib. Jadi apa yang kita perlu tahu di dalam bertasbih untuk menegur ini, kita kena ada niat dalam mengeluarkan ataupun dalam melafazkan kalimah subhanallah itu. Jadi niat ni penting, kerana sebenarnya selain daripada bacaan-bacaan yang warid, yang memang datang di dalam solat, maka kita tidak boleh selain daripada itu. Mana tak boleh perkataan luar, tak boleh buat perbuatan luar, melainkan dalam keadaan beginilah, dengan tasbih ini subhanallah. Kalau selain pada tu, awas, memang batal lah sembahyang. Ataupun walaupun dengan satu perkataan, ia akan membatalkan sembahyang. Maka boleh menegur dalam keadaan-keadaan yang disebutkan tadi dengan tasbih subhanallah. Keterangan sah sembahyang dengan syarat tasbih itu diniatkan sebagai zikir sahaja atau sebagai zikir serta memberi faham. Jadi kena ada niat dalam nak mengucapkan subhanallah ni. Kena ada niat apa? Niat zikir. Mana masa sebelum nak keluarkan subhanallah tu dah ada nak berzikir, ada lintasan aku nak berzikir. Ini zikir, aku nak berzikir. Ataupun niat tu dua-dua ada, nak bagi faham pun je. Contoh nak tegur imam, memang nak tegur, nak bagi imam faham rakaat kurang, dan dalam masa yang sama kena ada niat berzikir. Dua-dua niat tu ada, maka sembahyang tetap sah. Itu dua keadaan. Sama ada
seseorang yang nak menegur itu mengucapkan subhanallah untuk menegur itu dalam keadaan dia ada niat zikir ataupun dia ada niat zikir dan ada niat memberi faham, maka dalam situasi ini sah sembahyang dia. Keadaan yang kedua, jika tasbih itu hanya diniatkan secara mutlak, secara itlak, mana tak ada niat apa-apa, sebut je dengan suara yang nyaring subhanallah, tak ada apa-apa niat, ataupun untuk memberi faham sahaja, batallah sembahyang. Semata-mata nak beri faham saja. Contoh memang nak tegur je lah, semata-mata nak tegur, tak ada masuk sikit niat zikir, maka ia menyebabkan sembahyang batal. Maka oleh kerana itu, kalau dalam sembahyang berjemaah, orang yang menegur itu adalah yang di belakang imam lah, sama ada Bilal itu sendiri ataupun ada imam lain ataupun ada orang yang tahu, yang faham keadaan itu, maka orang itulah yang biasanya duduk di belakang imam. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan batal dan sah sembahyang. Nak menegur imam, maka perlu ada niat zikir. Perlu ada niat zikir. Dan dia akan berlaku lah. Dia akan berlaku. Bahkan kalau tak ada yang menegur, maka akan terpaksa buat sembahyang ulang balik. Memanglah ada situasi sebahagian orang yang mana dia tahu imam salah tapi dia tetap ikut, maka dia perlu ulang balik sembahyang dia, sebab sembahyang dia dah batal. Dia kena pisah, dia kena mufaraqah daripada imam. Pernah berlaku, kalau pengalaman saya sendiri, sembahyang isyak, tak ada yang menegur sembahyang, tak ada yang menegur kurang rakaat. Sembahyang isyak tersembahyang 3 rakaat, jadi tak ada yang menegur sehinggalah habis doa, barulah ada orang tanya, kemudian ada orang pastikan memang 3, lalu dah habis doa tu, dengan dah habis doa dah salam tu, baru ulang balik sembahyang semua sekali. Sedangkan kalau ada yang tahu, maka dia boleh tegur subhanallah, dan dengan ada tasbih itu, dengan dia berniat zikir syaratnya, ataupun dia boleh dia niat zikir dan niat tegur, niat memberi faham, bukan niat tegur, niat memberi faham, maka sah. Kalau ada orang yang tahu, maka dia akan tasbih, lalu imam pun perlu faham, maka akan tambahlah 1 rakaat, dan kemudian di hujungnya ditambah, dibuat sujud sahwi. Maka macam itulah sepatutnya. Tapi mungkin tidak ada yang tahu caranya, maka dah selesai semua dengan wirid, dengan doa, kemudian baru nak ulang balik sembahyang semula. Itu sepatutnya tak berlaku begitulah. Tapi memang kalau dah habis dengan wirid, dengan doa semua, memang itulah pilihannya, iaitu ulang balik. Bagi wanita, bagi perempuan, sunat merapatkan perutnya dan kedua-dua pahanya ketika rukuk dan sujud. Jadi kalau perut itu maksudnya daripada dalam keadaan siku dengan perut itu, ataupun tidak terlalu renggang lah macam lelaki. Mana perempuan ini memang itulah sifat dia sembahyang pun. Kalau kata walaupun tak ada orang, dia sembahyang sendiri saja ataupun sesama wanita saja, memang sifat ataupun kelakuan, perbuatan rukuk, sujud wanita ini dalam keadaan rapatkan perut dan kedua siku. Kalau masa sujud itu kedua paha dirapatkan. Kalau lelaki tak terlalu rapat. Yang kedua, wanita ini merapatkan kedua-dua siku kepada kedua-dua lambungnya. Mana rapat lah, bukan begini macam lelaki ni. Perempuan rapatkan, walaupun hanya sembahyang sendirian ataupun tidak ada ajnabi, orang asing, ada mahram saja pun, pergerakan ataupun kelakuan dalam sembahyang ialah dengan rapat. Yang ketiga, perempuan di dalam sembahyang memperlahankan bacaannya di hadapan lelaki yang ajnabi atau khunsa. Jika tiada lelaki atau khunsa, bolehlah dinyaringkan bacaannya pada sembahyang yang nyaring. Jadi wanita ini katakan di tempat yang kalau
adalah di sebelahnya ataupun tak jauh daripadanya lelaki ajnabi, maka dia perlu perlahankan bacaannya walaupun pada sembahyang yang nyaring. Maknanya dia saja dengar. Contohnya dia sembahyang maghrib dan isyak, mungkin di tempat, walaupun mungkin di tempat sembahyang wanita, tapi sebelah tu kan tabir saja, bukannya bilik, maka kalau baca kuat Bismillahirrahmanirrahim, maka lelaki yang ajnabi, yang bukan mahram boleh dengar, maka tak boleh ataupun ada tetapi jika tidak ada lelaki lain, di sini disebut juga tidak ada khunsa, maknanya tidak ada, yang ada cuma perempuan sahaja ataupun lelaki yang mahram sahaja, maka bolehlah nyaringkan sedikit lah bacaan pada sembahyang yang dibaca dengan jihri, sembahyang nyaring seperti sembahyang subuh, maghrib, isyak lah. Contohnya sembahyang subuh, masa tu tidak ada orang lain, ataupun ada wanita sahaja, ataupun ada mahram sahaja, maka bolehlah dibaca dengan nyaring, iaitu sehingga orang lain, orang sebelah tu boleh dengar. Contohnya bacaan kalau baca sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, telinga sendiri je dengar. Ni kalau orang sebelah ada, orang sebelah boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah. Dan memanglah ada keadaan di mana kalau wanita sembahyang secara berjemaah pun, maka bolehlah nyaringkan suara yang jadi imam tu apabila tidak ada kemungkinan didengari oleh lelaki yang asing. Yang keempat, aurat perempuan merdeka. Aurat perempuan merdeka, maka pada zaman kita semua wanita ialah wanita yang merdeka, iaitu seluruh badannya melainkan muka dan dua tapak tangan yang zahir dan batin. Yang zahir dan batin di dalam sembahyang, mana kecuali muka dan tapak tangan. Dan memanglah kita pada waktu kita ini, zaman kita ini, kita akan sembahyang dengan memakai, kalau perlu maksudnya kalau dalam rumah tak ada orang lain, kita pun takkan tutup muka kita, takkan pakai pelitup muka. Tapi kalau di luar kita pakai, maka kalau asalnya kalau tidak ada apa keperluan, menutup muka ni makruh lah. Makruh. Tapi jika ada keperluan, maka dibolehkan. Contoh kalau kata bukan waktu Covid kita ni, sebelum ni pun musim sejuk, maka memang lelaki pun akan tutup mulut dan hidung. Jadi wanita ini seluruh badan. Dan cuma ada juga sebahagian wanita yang mana dia akan sembahyang, tidaklah semestinya sembahyang wanita ni perlu pakai telekung, kan, melainkan yang memang bersedialah daripada rumah, ibu-ibu kita, makcik-makcik kita, maka mereka akan memang boleh dikatakan ada sebahagiannya memang keraplah pergi sembahyang. Kalau sebelum ni lah, kalau ada majlis pun pergi, maka mereka memang datang tu dengan pakai telekung dah. Tapi kalau dalam perjalanan musafir, maka tak semestinya pakai telekung, tapi dengan pakaian yang sesuai untuk sembahyang, yang pastinya menutup keseluruhan tubuh melainkan muka dan tapak tangan, dan juga mempunyai sifat-sifat yang sesuai, seperti tak ketat ataupun tak terlalu melekat. Kalau ada juga sebahagian kain-kain di zaman kita ini, bila dia melekat dan menampakkan tubuh, maka perbuatan itu haram. Dia tidak mencapai matlamat tujuan menutup aurat dengan sempurna. Menegur seseorang dalam sembahyang. Wanita ni kalau nak tegur seseorang dalam sembahyang, hendaklah tapak tangan kanan menepuk atas belakang tangan kiri. Yang ni cara dia. Mana dalam sembahyang ni? Begini. Dan menepuk tangan ni pun perlu pada niat, sebagaimana lelaki bertasbih subhanallah perlu pada niat zikir.
Kalau niat zikir dan niat memberi faham, tak mengapa. Kalau tak ada niat apa-apa ataupun niat bagi faham saja, batal sembahyang. Begitu juga wanita, maka perlu ada niat dalam menepuk, iaitu niat perlu juga ada niat, iaitu niat sebagaimana niat untuk memberi faham, niat untuk memberi faham, dan juga niat untuk menepuk tangan ini, jangan ada niat untuk sengaja bersahaja ataupun bermain-main. Walaupun sedikit dan mengetahui haramnya, batallah sembahyang. Jadi kalau tepuk tu memanglah tidak adalah niat zikir dan tidak juga niat memberi faham, tetapi dia tidak berniat sengaja saja menepuk tangan, ataupun tak ada niat langsung, ataupun niat main-main, tidak ada dua itu, maka sembahyangnya sah. Baik, maknanya bukan niat zikir lah, bukan niat memberi faham. Sebab yang kalau untuk lelaki, subhanallah, itu memanglah untuk memberi faham, ataupun itu memanglah adanya zikir, memang perbuatan zikir, dan juga ada di situ memberi faham. Ada juga berlaku, maknanya dululah ada seorang kawan jadi imam tarawih di sebuah surau. Jadi jemaah wanita yang dalam tabir tu tak jauh. Jadi bila terlupa ayat, contohnya surah Yasin kan ramai hafal ataupun ramai ingat. Jadi bila tersilap terlupa, sehingga lelaki tak ada yang tegur, jemaah wanita yang tegur. Jadi tak betul lah macam tu. Sebenarnya jemaah lelaki lah kalau nak menegur bacaan imam yang terlupa, juga dengan membaca ayat tersebut. Membaca ayat tu, dan memang caranya juga perlu dipelajari supaya sembahyang tu tak batal, supaya tegur itu capai maksud. Nak menegur tu capai maksud dan matlamat. Dan biasanya dalam solat fardu, para imam ini akan baca ayat ataupun surah yang diingat lah, tak payah baca yang susah-susah, sehingga perlu imam makmum nak menegur pula. Begitu, tak perlu baca yang memang insya-Allah ingat. Tak perlu sampai surah yang susah-susah dia pun tak mengulang lagi, kemudian akan berlaku lupa. Baik, yang ketiga khunsa. Khunsa ini adalah tertakluk kepada sebagaimana wanita, iaitu kedudukannya adalah sama dengan kedudukan wanita perempuan. Maksudnya bila khunsa ini, dia juga kalau dia bersembahyang, dia juga akan rapatkan siku, lambung, akan rapatkan peha, dan dia juga tak boleh nyaringkan suara jika ada lelaki yang ajnabi. Dia juga akan menegur dengan menepuk. Tapi kedudukan khunsa ni berbeza dengan wanita sebenarnya, walaupun dalam kelakuan rukuk, bentuk rukuk dan sujud ini, mana dirapatkan tu sama dengan perempuan. Tapi kalau dalam barisan saf, khunsa ini di hadapan perempuan dan di belakang lelaki. Dan di dalam kitab-kitab fiqh tetap disebutkan, terutama tentang sembahyang lah, berkenaan dengan khunsa ini, walaupun orang pun tak tahu siapa, tetapi faedahnya ialah kita dapat membezakan dalam ibadah kita apa yang kita patut bezakan. Dan juga kita, jika ada khunsa, yang mana jika seseorang itu khunsa, maka dia juga tahu apa yang dia patut buat dan apa yang dia patut lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Itulah perbezaan beberapa perbuatan sembahyang antara lelaki dan wanita. Yang pastinya kalau pada siku, lengan, peha, perut, maka kalau lelaki direnggangkan. Kalau sekarang sembahyang tak rapat, katakan buat masa ni lah, kita doa-doa nanti sembahyang boleh rapat balik. Kita bercita-cita, berniat untuk rapat balik sembahyang. Itu sebenarnya kekuatan saf umat Islam.
Kalau sekarang ni katakan sembahyang tak rapat lah, ataupun sembahyang seorang, maka lelaki dia akan memegang kedua tangan dengan bahu itu direnggangkan. Kalau seketika sujud ataupun duduk antara dua sujud pun peha itu tak rapat. Ketika rukuk, ketika sujud, peha itu dibukakan sedikit, siku juga dibukakan. Kalau wanita, semuanya dalam keadaan rukuk dan sujud, bahkan dalam keadaan berdiri pun, tangannya, sikunya, lambungnya itu rapat. Siku dan lambung itu rapat. Kedua-dua peha itu rapat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada faedahnya ulang kaji kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.